Hai, Assalamualaikum semua. Nama saya Zizi. Saya di sini nak membantu Cikgu Izzati dan menemani adik-adik semua belajar bahasa Melayu. TikTok All Star. Assalamualaikum, apa khabar semua? Salam sejahtera Cikgu Izzati ucapkan kepada semua anak-anak murid Cikgu Izzati, kepada semua adik-adik yang berada di luar sana. Apa khabar hari ini? Semoga sentiasa berada dalam keadaan yang baik, keadaan yang sihat, keadaan yang ceria dan sentiasa bersemangat walaupun masih belajar dari rumah. Okey, kita teruskan. Baiklah, video PDPC untuk hari ini, pada kali ini, subjek mata pelajaran Bahasa Melayu tahun 1 bersama Cikgu Izzati. Okey, baiklah. Untuk tajuk pada kali ini, kita menggunakan buku teks Bahasa Melayu tahun 1, okey, halaman 35. Lindung pula dengan cikgu, halaman 35. Jadi cikgu nak semua buka buku teks Bahasa Melayu, muka surat halaman 35. Okey, baiklah. Untuk tajuk pada kali ini masih lagi di dalam tema yang kedua, iaitu Masyarakat Muhibah, Unit 6, Buku Segalanya. Tajuk Padankan Saya Penjodoh Bilangan. Okey, tajuk pada kali ini berdasarkan standard pembelajaran dan juga standard kandungan, yang mana standard kandungan ialah memahami fungsi dan menggunakan golongan kata mengikut konteks. Manakala untuk standard pembelajaran pula, memahami dan mengenal pasti penggunaan kata mengikut konteks penjodoh bilangan. Objektif pembelajaran, murid akan dapat mengenal pasti dan menggunakan penjodoh bilangan dengan betulnya. Okey, penjodoh bilangan. Semua tahu tak maksud penjodoh bilangan? Kalau tak tahu, cikgu terangkan. Okey, penjodoh bilangan ialah kata yang digunakan bersama-sama dengan kata bilangan untuk membilang kata nama konkret seperti haiwan, benda, tempat dan lain-lain. Okey, cikgu ulang sekali lagi. Penjodoh bilangan ialah kata yang kita gunakan bersama dengan kata bilangan untuk kita membilang kata nama konkret seperti haiwan, benda, tempat dan lain-lain. Maksud kata di sini macam inilah. Okey, penjodoh bilangan mesti ada selepas kata bilangan. Okey, dan penjodoh bilangan itu berada di tengah-tengah sebelum kata nama konkret. Kata nama konkret untuk apa? Kata nama konkret untuk haiwan, okey, benda, tempat dan juga lain-lain. Okey, masih belum jelas? Tak apa, jom cikgu terangkan lebih lanjut lagi. Baiklah, okey. Anak-anak semua tengok contoh yang cikgu berikan ini. Ada dua contoh gambar. Okey, gambar yang pertama, gambar arnab. Jadi, penjodoh bilangan yang kita berikan kepada gambar kata nama konkret arnab ini, seekor arnab. Okey, seekor arnab. Inilah cikgu ambil highlighter supaya senang. Okey, laser point. Seekor arnab. Okey, seekor arnab. Banyak kali cikgu ulang. Okey, seekor arnab. Okey, jika dilihat di sini, baiklah, jika dilihat di sini seekor. Okey, se merupakan kata bilangan, manakala ekor pula merupakan penjodoh bilangan. Nampak tak di sini? Cikgu katakan tadi penjodoh bilangan ni dia datang selepas kata bilangan. Okey, dia datang selepas kata bilangan dan dia ada di tengah-tengah sebelum kata nama konkret haiwan.
Okey, faham ya? Penjodoh bilangan. Okey, untuk contoh yang kedua. Okey, contoh yang kedua 5 biji apple. Okey, 5 biji apple. Okey, jika dilihat di sini, manakah kata bilangan? Yang mana satu kata bilangan? Ya, 5 merupakan kata bilangan dan penjodoh bilangan pula, ya, biji. Okey, biji merupakan penjodoh bilangan. Okey. Seterusnya, kita lihat pula kepada contoh yang ketiga. Okey, contoh yang ketiga ini, kamu nampak rumah kan? Jadi, penjodoh bilangan untuk rumah ialah sebuah rumah. Sebuah rumah. Jadi, di sini se merupakan kata bilangan. Okey, manakala buah pula merupakan penjodoh bilangan. Okey, kenapa se? Sebab ada satu. Bila satu, kita hanya letakkan ia sebagai se. Okey, kita hanya letakkan ianya sebagai se. Kita gantikan satu tu dengan se. Jadilah ia sebuah. Se kata bilangan, buah penjodoh bilangan. Okey, dan manakala rumah pula merupakan kata nama konkret bagi benda. Okey, untuk contoh yang seterusnya, sebiji guli. Okey, sebiji guli. Baik, kata bilangan untuk sebiji guli? Pandai. Okey, se merupakan kata bilangan dan penjodoh bilangan pula ialah biji. Bagus, sebiji guli. Okey. Okey, baiklah, kita tak nak buang masa lagi. Kita akan mulakan pengajaran dan pembelajaran kita pada hari ini dengan tajuk penjodoh bilangan padankan saya. Kita akan baca petikan ini terlebih dahulu. Okey, jom kita baca. Murid-murid kelas tahun 1 Gemilang hendak membuat projek penanda buku. Mereka mahu menjual penanda buku itu semasa hari kantin. Okey, baiklah. Murid-murid kelas tahun 1 Gemilang ingin membuat projek penanda buku. Mereka nak buat projek penanda buku itu kerana ingin menjual penanda buku tersebut semasa hari kantin. Okey, baiklah. Kita akan teruskan dengan membaca setiap ayat yang ada di dalam kotak yang berwarna jingga ini. Okey, ada berapa kotak berwarna jingga? 1, 2, 3, 4, 5. Okey, dan jika anak-anak perasan, bila kita perhatikan di dalam setiap ayat, okey, dalam banyak-banyak ayat perasakan ada frasa yang berwarna hitam dan terselit sekali di situ frasa yang berwarna biru. Sebenarnya frasa yang berwarna biru ni apa? Okey, nak tahu? Cikgu akan terangkan sebentar lagi. Kita akan bacakan dulu setiap ayat demi ayat dengan sebutan yang betul dan juga jelas. Baiklah, ayat yang pertama. Aileen melukis bentuk penanda buku pada sekeping cardboard. Okey, Aileen melukis bentuk penanda buku pada sekeping cardboard. Perhatikan kepada frasa yang berwarna biru. Okey, yang kedua pula, Prema mengikat lubang itu dengan beberapa helai benang bulu. Okey, nampak? Okey, yang kedua helai. Baiklah, ayat yang ketiga, bikin menggunting bentuk itu dengan sebilah gunting. Okey, sebilah gunting. Baik, yang keempat, Rina menebuk lubang yang digunting dengan sebuah penebuk lubang. Dan yang terakhir, mereka menghias penanda buku itu dengan beberapa biji labuci. Okey, baiklah, jika anak-anak boleh senaraikan di sini. Okey, boleh tolong cikgu senaraikan. Yang pertama, sekeping. Okey, kita bulatkan dulu sekeping. Okey, sekeping. Yang kedua,
sehelai, helai beberapa helai. Yang ketiga sebilah, yang keempat sebuah, dan yang kelima biji. Okey, jom kita senaraikan. Yang pertama, untuk yang pertama keping. Keping. Yang kedua helai, yang ketiga bilah, yang keempat buah, dan yang kelima biji. Baiklah, ada 5 frasa di sini. Jadi frasa ni apa sebenarnya ya? Ya, betul. Ini merupakan penjodoh bilangan. Penjodoh bilangan. Ada keping, ada helai, ada bilah, ada buah dan juga biji. Seterusnya cikgu akan terangkan apakah maksud kelima-lima penjodoh bilangan ini beserta contoh. Baiklah, penjodoh bilangan yang pertama ialah keping. Di mana penjodoh bilangan keping digunakan untuk benda-benda yang rata, nipis, tebal dan juga berkeping-keping. Sebagai contoh, ya, tengok di sini ya, ada 2 keping roti yang telah dihiris. Jadi 2 keping roti. 2 ini merupakan kata bilangan. Keping merupakan penjodoh bilangan. Manakala roti pula merupakan kata nama konkret. Contoh yang seterusnya, sekeping biskut. Sekeping biskut. Jadi se merupakan kata bilangan, keping penjodoh bilangan, biskut pula merupakan kata nama konkret. Yang terakhir, untuk contoh yang terakhir bagi penjodoh bilangan keping, nampak tak apa ni? Postcard. Betul, postcard. Jadi postcard ni banyak kan? Bila banyak, kita gantikannya dengan kata bilangan beberapa. Beberapa. Sebab dia banyak. Beberapa keping postcard. Beberapa merupakan kata bilangan. Keping merupakan betul, penjodoh bilangan, dan postcard merupakan kata nama konkret. Seterusnya untuk penjodoh bilangan yang kedua. Penjodoh bilangan yang kedua ialah helai. Penjodoh bilangan helai digunakan untuk benda-benda yang nipis, lembut dan juga tebal. Anak-anak boleh bayangkan tak apakah objek ataupun benda-benda yang nipis, lembut dan juga tebal? Tengok di sekeliling kamu, apa objek yang bersifat nipis, lembut dan juga tebal? Contoh cikgu, nampak ya, baju. Baju ini nipis dan dia juga lembut. Jadi kita gunakan penjodoh bilangan helai. Baju ni ada berapa? Ada 1 kan? Bila 1 kita gunakan, kita bukan guna 1 helai baju. Kita gantikan 1 dengan kata bilangan se. Jadilah ia sehelai baju. Dan contoh yang seterusnya, nampak ya, daun. Daun ini merupakan sifatnya nipis juga ya, dia nipis. Jadi kita gunakan penjodoh bilangan sehelai daun. Kenapa se? Sebab dia ada 1 sehelai daun. Dan yang ketiga, nampak ini mesti ada di setiap rumah ya. Sehelai tisu. Sehelai tisu. Se kata bilangan, helai penjodoh bilangan, tisu kata nama konkret. Untuk yang ketiga, penjodoh bilangan bilah. Bagaimana pula ciri-ciri bilah ini? Penjodoh bilangan bilah digunakan untuk benda-benda yang yang pertama tajam, yang kedua runcing. Boleh bayangkan tak apakah objek yang tajam dan juga runcing? Bagus, dah ada yang sebut tu. Contohnya nampak ya, ada gunting. Gunting ni bersifat tajam dan dia juga runcing. Jadi penjodoh bilangan yang sesuai untuk runcing ialah pandai, bilah. Nampak ya, ada gunting 1 sahaja di sini. Makanya kata bilangannya ialah se. Jadilah ia sebilah gunting. Contoh yang kedua, sebilah pisau. Sebilah pisau.
sekata bilangan bilah penjodoh bilangan dan pisau merupakan kata nama konkret. Okey, untuk contoh penjodoh bilangan yang keempat, penjodoh bilangan buah digunakan untuk benda-benda yang ada 3 ciri. Okey, 3 ciri untuk penjodoh bilangan buah. Yang pertama, benda yang besar. Okey, benda yang besar. Yang kedua, tempat. Dan yang ketiga, semua jenis kenderaan. Okey, kita bagi semua jenis kenderaan kita gunakan penjodoh bilangan buah. Okey, sebagai contoh ni gambar. Okey, ni gambar apa ya? Ini gambar almari. Okey, almari. Okey, almari ni macam mana sifatnya? Ya, betul. Ia bersifat besar. Jadi kita gunakan penjodoh bilangan buah. Macam mana kita nak buat penjodoh bilangannya? Nampak ya? Sebuah almari. Sebuah almari. Okey, gambar yang kedua. Nampak ya, cantik keretanya tu. Baiklah, penjodoh bilangan bagi kereta ini ialah sebuah kereta. Okey, sebuah kereta. Dan contoh yang terakhir, sebuah buku. Anak-anak semua faham? Bagus. Okey, kita pergi kepada contoh yang kelima, penjodoh bilangan biji. Okey, penjodoh bilangan biji digunakan untuk buah-buahan dan juga benda yang berbentuk bulat ataupun kecil. Okey, contoh ya, nampak ni. Sedapnya gula-gula ni. Kamu sukalah gula-gula ni kan? Baiklah, ada berapa gula-gula? Ada 3 gula-gula ya. Kita dah tahu gula-gula ni di dalam kategori penjodoh bilangan bagi biji. Jadi kata bilangan untuk gula-gula ni apa? Alamak, tak nampak. 3 biji gula-gula. Okey, 3 biji gula-gula. 3 merupakan kata bilangan, ada 3 biji pula penjodoh bilangan dan gula-gula kata nama konkret. Baiklah, seterusnya nampak ya, sebiji bola. Sebiji bola kita panggil sebagai sebiji bola. Kenapa cikgu? Sebab dia ada 1. Bila 1 kita gantikan dengan kata bilangan se. Okey, seterusnya sebiji apple. Sebiji apple. Dan yang terakhir, sebiji telur. Okey, seterusnya kita pergi kepada bagaimana cara nak mengenal pasti penjodoh bilangan yang ada di dalam ayat yang tergantung. Mana ni tergantunglah ni. Kenapa tergantung cikgu? Sebab dia ada tempat kosong. Jadi kita tak tahu apa jawapannya, dan jawapan ini kamu kena pilih sendiri dan kenal pasti penjodoh bilangan yang betul berdasarkan gambar, benda dan juga ayat. Okey, baiklah. Diberi 5 penjodoh bilangan, yang mana penjodoh bilangan yang pertama ialah keping. Okey, yang kedua helai, yang ketiga bilah, yang keempat buah, dan yang kelima biji. Baiklah, kamu kena pilih kelima-lima penjodoh bilangan ini, masukkan ke dalam tempat kosong dengan pilihan jawapan dengan jawapan yang betul. Okey, kita pergi satu demi satu. Yang pertama, yang mana ya? Nampak ya, anak panah kuning ni dia tunjukkan kepada objek yang berwarna biru. Objek yang berwarna biru ni apa? Pandai. Cardboard. Dia dah bagi dah kat sini. Cardboard. Jadi ini ialah cardboard. Jadi cardboard ni, ingat lagi tak? Apakah ciri-cirinya? Cardboard ni ciri-cirinya apa? Rata. Ya, betul. Antara salah satu contoh ciri-cirinya ialah rata. Jadi penjodoh bilangan yang sesuai bagi setempat kosong cardboard. Okey, jadi penjodoh bilangannya ialah keping, helai, bilah, buah, biji. Apa jawapannya? Ya, betul. Jawapannya keping. Jadilah di sini sekeping cardboard. Sekeping cardboard. Okey, kita pergi kepada yang kedua. Yang mana pula yang kedua? Okey. Anak panah kuning menunjukkan kepada benang bulu. Okey, ini benang bulu tau. Benang bulu ini mempunyai sifat apa? Sifat-sifatnya apa? Ya, salah satu sifatnya lembut kan? Jadi, bila dia lembut, penjodoh bilangan yang mana sesuai dengan lembut ni? Tapi sebelum itu, Cikgu Izzati nak potong dulu
pilihan jawapan yang ini. Sebab kenapa kita potong? Sebab kita dah tuliskan jawapannya di sini. Maknanya jawapan ini telah kita pilih. Okey, jadi seterusnya yang kedua, kita pergi kepada beberapa tempat kosong benang bulu. Jadi penjodoh bilangan yang sesuai untuk kita isi di sini sama ada helai, bilah, buah, biji. Apakah jawapannya? Ya, betul, pandai. Beberapa helai benang bulu. Okey, jadi helai ini kita potong. Okey, helai ini kita potong. Menandakan kita dah pilih jawapan tersebut. Okey, seterusnya kita pergi kepada yang mana pula? Okey, yang ini nampak ya, gunting. Gunting ya, gunting. Setempat kosong gunting. Okey, gunting ni apa sifat-sifat gunting? Sifat-sifat fizikal bagi gunting. Ya betul, ia merupakan objek yang tajam dan juga runcing. Bila dia tajam dan juga runcing, apa penjodoh bilangan yang boleh kita gunakan? Ya betul, sebilah gunting. Sebilah gunting. Jadi bilah ni kita pun potong. Baiklah, seterusnya yang mana pula? Ada dua lagi soalan. Okey, yang mana? Kita tengok yang mana? Okey, yang ini, penebuk lubang. Okey, penebuk lubang. Penebuk lubang ini setempat kosong penebuk lubang. Sama ada penjodoh bilangan buah ataupun penjodoh bilangan biji. Yang mana satu? Okey, yang mana satu ya? Sama ada sebuah penebuk lubang ataupun sebiji penebuk lubang. Ya, jawapannya ialah sebuah penebuk lubang. Jadi buah ini kita potong. Okey, dan yang terakhir sudah semestilah yang ini kan. Ini gambar apa? Betul, ini gambar manik. Manik. Jadi soalannya beberapa tempat kosong manik. Jadi jawapan yang betul, penjodoh bilangan yang sesuai ialah biji. Beberapa biji manik. Jadi sini kita perlu potong tak? Ya, perlu potong. Maka selesailah. Kamu semua mengenal pasti penjodoh bilangan berdasarkan gambar dan juga ayat yang diberi. Tahniah. Okey, baiklah. Kita akan bina ayat. Sekarang ni kita akan bina ayat dengan menggunakan penjodoh bilangan, teknik membina ayat skop. Okey, cikgu akan ajarkan dengan menggunakan teknik skop. Apa itu teknik skop? Okey, skop dia ada 4 huruf. S-K-O-P. Okey, yang mana S tu merupakan subjek. Okey, subjek tu siapalah? Siapa? Yang kedua, K kata kerja, perbuatan yang dilakukan. O objek. Okey, P peluasan. Okey, P peluasan. Peluasan tu maksudnya di mana, apa yang dilakukan, keadaan dan situasi. Kita akan pergi kepada slide yang seterusnya. Okey, baiklah, untuk latihan yang pertama, baiklah kita tengok dulu kepada objeknya. Objeknya ada baju kan? Baju ni ada berapa? Ada 1. Ada 1. Jadi penjodoh bilangan untuk baju ni ialah, ya betul, sehelai. Jadi objeknya sehelai baju. Jadi di sini penjodoh bilangan sehelai baju. Subjeknya, kita bagi contoh kakak. Kakak, kata kerja membeli, objek sehelai baju, peluasannya beli di mana? Di pusat membeli belah. Jadi bagaimanakah cara untuk kita ataupun kamu bina ayat ini? Jadi kita tengok pada yang pertama, kakak. Yang kedua, membeli sehelai baju, di pusat membeli belah. Jadi terus saja tuliskan ayat ini. Kakak, subjek, membeli, kata kerja, sehelai baju, objek, dan peluasan di pusat membeli belah. Okey, faham? Okey, latihan yang kedua, latihan membina ayat menggunakan teknik skop yang kedua. Kita tengok ya, apakah objeknya di sini. Nampak ya, ada burung.
Okey, burung ni ada berapa ekor? Ada 1 ekor kan? Penjodoh bilangan untuk burung, kita gunakan penjodoh bilangan ekor. Okey, bila dia 1, kita gunakan kata bilangan seekor burung. Okey, jadi objek seekor burung. Subjeknya, okey, kita letakkan subjeknya tuan burung ni nama Aki. Okey, subjeknya Aki. Kata kerja membela. Objek seekor burung. Peluasan di mana ya burung ni duduk? Di dalam sangkar. Jadi macam mana kita nak salin semula ayat ini? Okey, kita salin. Aki membela seekor burung di mana? Di dalam sangkar. Jangan lupa letakkan juga tanda noktah di akhir ayat, di hujung ayat. Okey, seterusnya kita pergi kepada latihan yang ketiga. Okey, baiklah, untuk latihan yang ketiga, baik kita tengok objeknya dulu. Okey, objeknya ialah sepotong kek. Sepotong kek. Jadi objek di sini sepotong kek. Subjeknya, okey, kek ni siapa yang nak makan kek ni? Kita letakkan adik. Okey, subjeknya adik. Kata kerja makan. Objeknya sepotong kek. Peluasannya di mana dia makan kek ni? Di atas pinggan. Maknanya kek itu berada di atas pinggan. Jadi macam mana nak salin semula ayat? Ambillah adik makan sepotong kek di atas pinggan. Okey, nampak ya di situ? Okey, sekian sahaja pengajaran dan pembelajaran kita pada hari ini. Baiklah, Cikgu Izzati nak ucapkan terima kasih kepada semua adik-adik, kepada semua anak-anak murid yang telah berjaya menonton daripada awal sehingga habis. Okey. Terima kasih juga kepada semua kerana mendengar dengan teliti. Cikgu harap apa yang kita pelajari pada hari ini akan dapat kamu fahamkan dan dapat kamu aplikasikan di dalam latihan yang akan kamu lakukan selepas ini. Okey, seterusnya semoga semua seronok belajar pada hari ini. Baiklah, Cikgu Izzati nak tanya sekali lagi, apakah tajuk kita yang telah kita belajar pada hari ini? Betul, kita belajar hari ini, tajuk yang kita telah pelajari pada hari ini ialah penjodoh bilangan. Okey, seterusnya sampai di sini sahaja. Kita jumpa lagi di video yang seterusnya. Teruskan bersemangat untuk belajar walaupun hanya belajar dari rumah. Okey, jika nak keluar pastikan jaga SOP. Sentiasa pakai face mask dan juga bawalah sanitizer. Okey, jaga diri. InsyaAllah kita akan jumpa lagi. Bye. Assalamualaikum.